Kita masuk hadis 12, iaitu ishtaghalu bima yufidu, yang bermaksud tinggalkan apa yang tidak berfaedah baginya. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mira'ah tarkuhu ma la yaghnih. Hadis hasan rawahu Tirmizi wa ghairuhu hakaza. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, di antara kesempurnaan Islam seseorang ialah dia meninggalkan sesuatu yang tidak berkaitan dengannya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmizi dan lain-lainnya. Apa yang dikatakan dalam hadis ni, dia nak cakap kat kita bahawa macam kalau ada perkara yang melarutkan kita, macam ada perkara yang kita buat yang kita rasa tak berfaedah tu, elok kita tinggal lah. Sebab kalau macam kita buat tu, takut nanti jadi mudaratkan kita kan. So hadis ni dia kata eloklah tinggal benda yang tidak berfaedah tu. So macam tu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan mentangkan tentang ahamiyatuhu hadis, kepentingan hadis. Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa huwa alladhi lazim Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kitasibu minhu adabun nabawi bi hadisi qauluhu sallallahu alaihi wasallam bayna lana fihi bi jumlati mukhtasirah nafi'ah ma yajmi'u khairud dunya wa sa'adah akhirah. Fakana bil haqq kama qala al ulama min al jawami' kalimah sallallahu alaihi wasallam allati lam yasih naziruha an ahada qabluhu li'anna jami'u nasif fuddin li'anna din fi'al wa tarab wa qad nassa ala tarab. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah mengutip banyak peradaban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga telah menceritakan kepada kita satu hadis yang baginda sampaikan kepada kita dengan menggunakan ayat ringkas tetapi cukup bermanfaat kepada kita. Hadis ini telah menghimpunkan kebaikan dunia dan kebahagiaan kita di akhirat. Benarlah kata para ulama, hadis ini adalah di antara hadis yang paling ringkas dan padat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada tandingan daripada sesiapa pun sebelumnya. Hal ini kerana hadis ini telah menghimpunkan separuh daripada agama ini. Kandungan agama ialah melaksanakan dan meninggalkan sesuatu, dan hadis ini telah menaskan, iaitu menyatakan sesuatu yang perlu kita tinggalkan. Faqala ba'duhum bal jami' kulluddin li'annahu nassa ala tarab wa dillu ala al-fa'il. Sebahagian para ulama pula telah berkata, hadis ini menghimpunkan keseluruhan agama kerana ia telah menaskan supaya meninggalkan sesuatu, iaitu perkara-perkara yang buruk, dan terkandung di dalamnya suruhan melakukan sesuatu. Suruhan melakukan sesuatu ini ialah perkara yang berfaedah dan kebaikan yang perlu kita lakukan. Wa qala Ibn Rajab Hambali wa hadzal hadis usul azim minal usul adab. Ini Ibn Rajab Al-Hambali telah berkata, hadis ini merupakan salah satu daripada prinsip akhlak yang besar. Maksudnya di sini, hadis ini adalah tonggak kepada akhlak seseorang. Sementara itu, Abu Daud pula telah berkata, hadis-hadis asas dalam setiap bidang ialah 4. Hadis ini adalah di antara 4 hadis yang tersebut. Seterusnya ialah lughatul hadis, maksud perkataan. Perkataan yang pertama ialah min husni islamil mar'i. Maksudnya di antara kesempurnaan Islam seseorang. Maksud perkataan di atas, di antara kesempurnaan dan kelengkapan Islam seseorang dan tanda-tanda kebenaran imannya dikehendaki dengan perkataan seseorang, iaitu manusia sama ada lelaki maupun perempuan. Dan yang kedua pula ialah ma la ya'nihu. Maksudnya sesuatu yang tidak berkaitan dengannya. Maksud perkataan itu ialah perkataan atau perbuatan yang tidak berkenaan dengannya, sama ada dari urusan agama ataupun urusan dunia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan menerangkan fiqhul hadis wa ma yushridu ilaih, iaitu kandungan hadis yang dibacakan oleh Rafi Zikri tadi. Baiklah, yang pertama ialah iqamatil mujtami' al-fadil, iaitu membangunkan masyarakat yang mulia. Yuhrasul al-Islam ala salamatil mujtami' wa an ya'ishu الناس في وئام ووفاق لا منازعة بينهم ولا خصومة كما يحرص على سلامة الفروج وأن يعيش في هذه الدنيا سعيدا يؤلف ويؤلف يكرم ولا يؤذى ويخرج منها فائزا راجها وأكثر ما يثير الشقاق بين الناس ويفسد المجتمع ويرد الناس المهالك تدخل بعضهم في شؤون بعض وخاصة فيما لا يعنيهم من تلك الشؤون ولذا كان من دلائل استقامة المسلم وصدق إيمانه تركه التدخل فيما لا يخصه من شؤون غيره. Maksud dia ialah Islam ini amat mementik beratkan mengenai keselamatan masyarakat supaya manusia dapat hidup dalam keadaan serasi dan penuh kesepakatan tanpa wujudnya permusuhan dan perbalahan antara sesama mereka. Begitu juga Islam amat memetik beratkan mengenai keselamatan individu agar dapat hidup di dunia ini dalam keadaan yang sangat bahagia, bermesra dan dimesrai, memuliakan orang lain dan tidak disakiti sehingga dia dapat keluar dari dunia yang ini kematian dalam keadaan berjaya dan beruntung. Sebab yang paling menimbulkan perpecahan di kalangan manusia, merosakkan masyarakat dan mencetuskan kebinasaan ini ialah campur tangan sebahagian manusia terhadap urusan orang lain, khususnya dalam perkara yang tidak ada kaitan dengan mereka. Oleh itu, di antara dalil istiqamah dan benarnya iman seorang Muslim itu ialah dia meninggalkan campur tangan dalam urusan orang lain yang tidak ada kaitan dengannya. Baiklah, yang kedua ialah al-ishtighal bima la ya'ni tadi'u wa anwanu di'fal iman, iaitu menyibukkan diri dengan perkara yang tidak berkenaan adalah merugikan dan tanda kelemahan iman seseorang Muslim itu. Innal insan ya'ishu fi hadhihi dunya wan nas hawlahu kathir wal mushaghal wal alaqah kathirah wa mut'adadah wa matnu'ah wal muslim مسؤول عن كل عمل يقوم به وعن كل ساعة يقضيها وعن كل كلمة يتكلم بها فإذا اشتغال الإنسان بكل ما حوله وتدخل في شؤون لا تعنيه شغله ذلك عن أداء واجبته والقيام بسؤوليته فكان مؤاخذا في الدنيا ومعاقبا في آخرة وكان ذلك دليل ضعف الإدراكه وعدم تمكين الخلوق النبوي من نفسه وأن إسلامه أقرب إلى أن يكون إسلام الشفاه واللسان. رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: توفي رجال من الصحابة فقال رجال: أبشر بالجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو لا تدري فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخال بما لا ينقصه. Okey, maksud dia di sini ialah manusia ini hidup di dunia ini, dia dikelilingi oleh ramai manusia. Kesibukan dan perhubungan banyak berlaku dalam pelbagai bentuk dan jenis. Seorang Muslim adalah bertanggungjawab terhadap semua amalan yang dia lakukan. Bertanggungjawab terhadap setiap saat yang dihabiskan
dan setiap perkataan yang dituturkan. Oleh itu, apabila dia menyibukkan diri dengan segala yang ada di sekitarnya dan mencampuri bidang-bidang yang tidak berkenaan, maka semua itu akan melalaikannya daripada menunaikan kewajipan dan tanggungjawabnya. Dengan itu, di dunia ini dia terseksa dan di akhirat kelak akan dihukum dengan balasan yang sangat setimpal. Ini adalah bukti kelemahan daya fikir dan tidak bersemadinya akhlak Nabi dalam diri. Islamnya adalah lebih hampir kepada Islam pada bibir dan lidah sahaja. Dan pada masa kini, hanya Islam di dalam IC sahaja berbanding kita lihat akhlak seseorang Muslim itu. Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya, seorang sahabat Rasulullah telah meninggal dunia, lalu seorang lelaki berkata, bergembiralah dengan syurga. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awala tadri fala'allahu takallama fima la ya'nihi aw bakhila bima la yanqusuh. Yang ini, apakah engkau mengetahui? Mungkin dia telah berbicara pada sesuatu yang tidak berkaitan dengannya, atau dia bakhil dengan sesuatu yang tidak membawa kekurangan kepadanya. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab sahihnya bahawa baginda telah berkata kepada Abu Zar radhiyallahu anhu, bihasbi imri'in minasyarri ma yajhalu min nafsihi wa yatakallafu ma la ya'ni. Seseorang itu sudah dianggap mendapat kejahatan disebabkan sesuatu yang dia tidak tahu tentang dirinya dan memberatkan diri dengan sesuatu yang tidak berkenaan dengannya. Berpaling daripada perkara yang tidak berkaitan adalah jalan keselamatan dan kejayaan. Baiklah. Yang ketiga ialah al-i'radu ama la ya'ni tariqul islamah wan najah. Iaitu berpaling daripada perkara yang tidak berkaitan adalah jalan keselamatan dan kejayaan. Wa idza adraka al-muslim wajibuhu wa aqalu mas'uliyatihi fa innahu yashtaghil bi nafsihi wa yahrusu ala ma yanfa'uhu fi dunyahu wa akhiratuhu فيعرض عن الفضول ويبتعد عن سفي الأمور ويلتفت إلى ما يعني من أحوال والشؤون. Maksud dia kat sini ialah apabila seorang Muslim menyedari kewajipan dan tanggungjawabnya, maka dia akan sibuk dengan dirinya dan memberi perhatian kepada perkara yang akan memberi manfaat kepadanya di dunia dan di akhirat. Dia akan menjauhi perkara yang sia-sia, menjauhkan dirinya daripada perkara yang keji dan memberi perhatian kepada perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu faqullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi'ashri amsalha ila 700 di'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tabu lahu bimithliha." Apabila seseorang kamu mengelokkan Islamnya, maka setiap kebaikan yang dia lakukan ditulis dengan 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda, dan setiap satu keburukan yang dilakukan ditulis baginda. Baiklah, yang keempat pula ialah al-qalbu, iaitu hati al-mashghul billahi ta'ala mu'aradu ama la ya'ni min syu'un al-khalqi. Maksud dia ialah hati yang sentiasa sibuk dengan Allah, tidak mempedulikan urusan orang lain yang tidak berkenaan dengan dirinya. Wal muslim alladhi ya'budullah azza wa jalla ka'annahu yarah wa yastahdhiru fi nafsihi annahu
قريب من الله تعالى والله تعالى قريب منه يشغله ذلك عما لا يعني ويكون عدم اشتغاله بما لا يعني دليل صدقة مع الله تعالى وحضوره معه ومن اشتغال بما لا يعني دل ذلك منه على عدم استحضاره القرب من الله تعالى وعدم صدقه معه وحبط عمله وكانوا من الهالكين. Maksud dia di sini ialah Muslim yang beribadah kepada Allah dalam keadaan seolah-olah dia melihatnya, menghadirkan dalam dirinya bahawa dia begitu hampir kepada Allah dan Allah juga hampir dengannya akan meninggalkan perkara yang tidak diperlukan. Ini menjadi bukti besarnya, yakni benarnya dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima ialah ma ya'ni al-insan min al-umur wa ma la ya'ni. Iaitu perkara-perkara yang ini berkenaan dan tidak perlu, yang ini tidak berkenaan bagi manusia. Walladhi ya'ni al-insan min al-umur huwa ma yata'allaqu bidururah hayatihi fi ma'ashuh min ta'ami wa syarabi wa malbasu wa maskanu wa nuhuha wa ma yata'allaqu bisalamatihi fi ma'adih wa akhiratihi. Yang ini di antara perkara yang diperlukan oleh manusia ialah sesuatu yang berkaitan dengan keperluan hidup seharian seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan seumpamanya. Begitu juga perkara berkaitan dengan keselamatan hidupnya di dunia dan di akhirat. Adapun selain daripada perkara ini adalah tidak diperlukan. Di antara perkara yang tidak diperlukan oleh manusia ialah matlamat-matlamat duniawi yang melebihi daripada keperluan asasi dan hajat mereka, iaitu darurat dan hajat, seperti memperbanyakkan menuntut kedudukan dan kepimpinan serta suka kepada puji-pujian dan sanjungan daripada manusia. Oleh itu, di antara dalil benarnya seorang Muslim ialah menjauhkan diri daripada perkara-perkara tersebut. Lebih-lebih lagi sekiranya terdapat unsur-unsur yang ini yang menggadaikan agamanya. InsyaAllah yang keenam pula ialah wa yurshadu al-hadis ila, iaitu sifat-sifat seorang Muslim dalam hadis ini ialah min sifatil muslim al-ishtighal bima'ali al-umur wal ba'di an as-safasif wa muhqarat asy-syu'un. Hadis ini juga menunjukkan bahawa di antara sifat-sifat seorang Muslim ialah menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bernilai dan menjauhkan diri daripada perkara-perkara yang tidak serius dan hina. Dan yang ketujuh ialah wafi, iaitu menjauhkan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ta'dib li nafsih wa tahzib laha an arwazail wa naqais wa taraku ma la jadwa minhu wa la nafa'u. Pada hadis ini juga terdapat pendidikan adab dan pengasuhan jiwa supaya menjauhi dari berbagai keburukan dan kekurangan, juga meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah dan tidak bermanfaat. InsyaAllah, kesimpulan bagi hadis ini ialah hadis ini menitik beratkan mengenai supaya kita perlulah menyibukkan diri kita dengan beribadah dan tidak menyibukkan kita dengan perkara yang tidak memberi manfaat kepada kita, supaya ia tidak memudaratkan diri kita sebagai individu maupun masyarakat. Semoga kita berada dalam keredaan Allah dan kita dimasukkan di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, InsyaAllah. Sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.